Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk hari ni, kelas hari ni kita akan belajar tentang fiqh taharah darjah 2. Jadi untuk fiqh taharah darjah 2 ni dia lebih kepada berwuduk, apa hikmah berwuduk, apa kesan-kesan berwuduk, air yang kita gunakan untuk berwuduk. Okey, jadi untuk tajuk yang pertama, kita akan baca tentang hikmah dan kelebihan berwuduk. Hikmah dan kelebihan berwuduk. Okey, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Utsman bin Affan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man siapa tawadda'a lis-salati fasbaghal wudu'a thumma masya ila salatil maktubah fassalaha ma'an nas aw ma'al jamaah aw fil masjidi ghafarallahu lahu dzunubahu. Riwayatul Muslim. Okey, maksudnya dekat sini dari Utsman bin Affan mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwuduk untuk solat dan disempurnakan wuduknya, sesudah itu dia pergi menunaikan solat wajib berjemaah dengan orang ramai di masjid, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya. Jadi dekat sini dalam hadis ni dia nak terangkan siapa yang berwuduk. Okey, bila dah berwuduk niat dia untuk solat. Dan bila dah siap solatnya, dah siap wuduknya, dia pun pergi menunaikan solat. Bila dia tunaikan solat tu secara berjemaah dekat masjid ataupun kalau sekarang dekat rumah kan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Sebab itulah hikmah dia kenapa kita kena berwuduk. Betapa hebatnya wuduk tu. Sebab dengan wuduk itulah kita membersihkan diri kita, dan dengan wuduk itulah juga mengajar kita untuk berdisiplin dengan daripada nak kata apa? Daripada bahagian yang pertama kena basuh sehinggalah bahagian yang terakhir. Kita kena tertib, kena ikut urutan. Tak boleh membasuh kepala, tiba-tiba basuh kaki, tak boleh. Kita ikut terutan. Itu yang mengajar kita untuk menjadi orang yang terbaik. Okey, jadi untuk hari ni kita teruskan lagi dalam fiqh taharah kita. Okey, untuk fiqh taharah darjah 2, berkaitan tentang wuduk. Okey, daripada segi makna wuduk, daripada bahasa dan syarak. Okey, daripada bahasa, saya terangkan menggunakan air untuk kegunaan pada anggota-anggota tertentu. Okey, menggunakan air untuk kegunaan pada anggota-anggota tertentu. Jadi kita gunakan air untuk kegunaan pada anggota-anggota tertentu. Seperti yang anak-anak tahu, sebelum ni kita belajar juga kan, berapa anggota wuduk yang perlu yang wajib kita basuh, mana yang sunat. Jadi itu kita gunakan air. Sebab air ni suci untuk kita berwuduk. Betul tak? Jadi untuk syarak, daripada segi syarak, apa makna wuduk ni? Okey, membasuh beberapa anggota badan yang tertentu dengan menggunakan air yang dimulai dengan niat. Membasuh beberapa anggota badan yang tertentu. Yang ini nombor 2, poin dia. Seterusnya, dengan menggunakan air. Nombor 3, yang dimulai dengan niat. Okey, ini yang terakhir. Ini ayat dia. Okey, yang pertama, membasuh, kita basuh beberapa anggota badan yang tertentu. Beberapa anggota badan yang tertentu dengan menggunakan air. Kita basuh gunakan air yang dimulai dengan niat. Macam kita sebelum ni belajar kan, tertib dalam berwuduk, kita ada ni niat. Bila kita basuh muka tu kita niat untuk berwuduk. Beza antara makna daripada bahasa dan syarak adalah daripada segi bahasa dia hanya sampai perkataan anggota-anggota tertentu saja. Tapi dari segi syarak, okey, dia akan teruskan terangkan lagi, dia akan tambah lagi ayat dekat sini yang dimulai dengan niat. Jadi bezanya dekat situ je kalau anda nak tahu. Jadi saya ulang semula, makna wuduk dari segi bahasa menggunakan air untuk kegunaan pada anggota-anggota tertentu. Dia ada 2 je. 1, 2. Tapi
Okay, daripada segi syarak, membasuh beberapa anggota badan yang tertentu. Kedua, dengan menggunakan air yang dimulai dengan niat. Jadi dia ada empat isi dekat sini yang syarak untuk bagi makna wuduk dari segi syarak. Jadi daripada segi bahasa cuma ada 2 poin, 2 isi penting. Dan daripada segi syarak ada 4 isi penting. Yang penting dia bermula dengan niat. Okey, kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan hikmah berwuduk. Okey, apa hikmah dia? Okey, yang pertama, membersihkan anggota yang terdedah dengan kekotoran. Itu hikmah wuduk. Yang pertama, membersihkan anggota yang terdedah kepada kekotoran. Sebab bila kita berwuduk, kita bersihkan semua muka kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Betul tak? Daripada kepala, muka, tangan, dahi, telinga, sampailah kaki. Sebab apa? Benda ni lah, bahagian-bahagian ni lah yang terdedah dengan kotoran. Betul tak? Sebab tangan kita ni banyak kuman ni. Muka lagi. Bila kita bekerja macam-macam. Kena kuman, kena asap. Jadi banyak kotoran kan. Okey, yang kedua, memberi kesegaran anggota dan jiwa untuk beribadat kepada Allah. Memberi kesegaran anggota dan jiwa untuk beribadat kepada Allah. Kenapa Ustazah cakap macam ni? Sebab bila kita berwuduk, contoh kita ngantuk. Yelah penat kan kerja daripada pagi. Ya, sebelum kita pergi kerja kita solat subuh. Okey, dah solat subuh pagi. Nanti pukul 10 lebih ke, okey, kita sembahyang duha. Kita ambil wuduk lagi. Jadi dah penat-penat tu, dah stres ke apa buat kerja. Kan, kita dah penat main ke sana ke sini, larilah apalah. Jadi kita ambil wuduk. Jadi segar balik kita punya anggota dan jiwa kita. Jadi kita terus semangat untuk solat. Kita berjadi seronok nak solat. Sebab kita dah bersih. Betul tak? Dan yang ketiga, menghapuskan dosa-dosa kecil. Kadang-kadang kita tak perasan. Oh, mulut kita ni sebab apa kita kena komo kan. Okey, contohlah mulut kita ni kita cakap benda yang tak baik ke. Benda tu insya-Allah boleh dapat hapuskan dosa-dosa kecil sebab kita buat. Apa yang kita buat semua insya-Allah ada ganjaran dia. Betul tak? Menghapuskan dosa kecil. Daripada hujung rambut macam saya cakap tadi lah. Daripada komo-komo, lepas komo-komo cuci muka. Dah cuci muka, basuh tangan kita, mungkin kita ada pukul orang ke, kita ada kacau orang ke. Jadi benda tu yang akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Sebab tu kita dihikmahkan ataupun disuruh untuk berwuduk. Dan yang terakhir, mendapat pahala dan jalan menuju syurga. Mendapat pahala dan jalan menuju syurga. Setiap bahagian yang kita buat tu semua kita akan dapat pahala. Sebab apa? Sebab bila kita buat, kita niat kita lillahi ta'ala. Jadi semua perkara, sekecil-kecil perkara pun bila kita niat kerana Allah, insya-Allah kita akan dapat ganjaran. Sebab tu saya cakap bila buat tu semua lillahi ta'ala. Nak berwuduk, nak apa semua lillahi ta'ala. InsyaAllah kita akan dapat pahala. Sebab tu Ustaz dengan Ustazah selalu pesan, okey, ambil wuduk sebelum mengaji, nak pegang Al-Quran ambil wuduk, sebelum nak solat ambil wuduk. Jaga wuduk tu sebab Allah akan jaga kita. Okey? Jadi dekat rumah jangan lupa untuk setiap kali solat tu, okey, ingat balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okay. Jadi ingat apa yang Ustaz Izzat dah ajar. Okey, tentang wuduk. Apa bahagian-bahagian yang kena basuh, doa selepas wuduk macam mana. Kena ingat. Jadi bila letak sekolah ni dekat rumah buat praktikal. Macam mana ambil wuduk, semua kena ingat. Jadi bila sekolah nanti kita tinggal refresh balik. Okey? Okey, seterusnya kita belajar tentang kelebihan berwuduk. Okey, apa kelebihan kita berwuduk? Sebelum ni Ustaz dengan Ustazah selalu cakap, kan, bila habis kelas dia terus berwuduk, terus kena ambil wuduk. Apa kelebihan yang kita dapat? Okey, yang pertama, mendidik jiwa untuk sentiasa beradab. Mendidik jiwa kita untuk beradab. Sebab kenapa? Sebab bila kita berwuduk, kita bersihkan daripada muka, tangan, kan? Latih diri kita untuk berdisiplin dan bersopan untuk menghadap Allah. Bila kita nak berjumpa dengan Allah, kita nak solat, kita nak menghadap Allah, kita kena bersih.
Jadi caranya adalah dengan berwuduk. Sebab tu bila kita setiap kali nak sembahyang, 5 waktu kita nak sembahyang ni, sebelum kita solat kita kena berwuduk. Jadi untuk bersopan, untuk menyucikan diri kita. Okey, yang kedua, menjauhi gangguan syaitan. Bila kita berwuduk, kita bersihkan diri kita, betul tak? Jadi bila kita bersihkan, kita boleh fokus untuk solat dan kita jauhkan gangguan syaitan. Sebab apa Ustaz cakap macam itu? Sebab bila syaitan ni suka benda-benda yang kotor, benda yang tak bersih. Jadi bila kita berwuduk, kita dalam keadaan bersih. Jadi secara tidak langsung bila sebelum kita solat, kita berwuduk, jadi dia akan menjauhkan kita daripada gangguan syaitan. Jadi kita boleh fokus dengan solat kita dan kita boleh khusyuk bila kita solat. Dan yang ketiga, bermanfaat untuk kesihatan. Kenapa Ustaz cakap yang ketiga ni bermanfaat untuk kesihatan? Sebab bila kita seharian bekerja, betul tak? Kita seharian bekerja, kita terdedah dengan macam-macam kuman, macam-macam kotoran daripada tangan kita, daripada muka, kaki. Jadi bila macam itu, bila kita nak solat, kita kena ambil wuduk. Bila wuduk, cuba kita tengok turutan dia daripada tangan, muka, daripada pergelangan tangan, lepas tu komo-komo muka, lepas tu tangan lagi sampai ke siku, kan? Jadi sampailah kaki nanti. Jadi benda tu daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita bersihkan. Bersihkan untuk menghadap Allah. Sebab tu saya cakap yang ketiga ni dia kenapa kelebihan dia bermanfaat untuk kesihatan. Sebab dia menjaga kebersihan diri kita. Bila kita nak sembahyang, kita cuci muka kita daripada habuk, daripada apa yang kita buat dan seharian kita buat kerja, kita belajar ke, kita main-main kat luar ke. Lagilah kat rumah sekarang ni kan, betul tak? Bila dekat rumah, memang kita akan terdedah banyak benda. Sebab tu kita kena mandi, kena bersihkan diri. Terutama lagi kalau nak solat, kena berwuduk. Itulah sebenarnya kelebihan-kelebihan berwuduk. Jadi untuk yang hari ni Ustaz ulang lagi, apa dia kelebihan berwuduk? Yang pertama, mendidik jiwa untuk sentiasa beradab. Okey. Seterusnya, dan bersopan untuk menghadap Allah. Yang kedua, menjauhi gangguan syaitan. Dan yang ketiga, bermanfaat untuk kesihatan kita. Jadi itulah untuk hari ini tentang kelebihan berwuduk. Okey, dan yang terakhir Ustaz tanya, cuba adik fikirkan jika kita malas berwuduk. Apa jadi dekat kita kalau kita malas berwuduk? Apa jadi? Cuba fikirkan. Contoh kita nak sembahyang, kita tak nak berwuduk. Kan? Cuba adik fikirkan jika kita malas berwuduk. Apa akan jadi bila kita malas berwuduk? Contoh kita nak sembahyang, malaslah nak ambil wuduk, tak payahlah, membazir nak ambil wuduk ni. Apa akan jadi? Macam mana dengan solat kita? Selalu kita cakap nak masuk syurga Ustaz, nak masuk syurga Ustazah. Nak jadi orang yang soleh, nak jadi pelajar yang soleh, yang solehah. Tapi kalau kita malas, macam mana? Jadi perkataan malas ni kita kena buang. Perkataan malas ni kita kena buang. Sebab kalau kita malas berwuduk, jadi kita boleh kena macam-macam penyakit. Allah tak suka dengan kita. Sebab kita tak bersuci, kita tak bersih. Syaitan banyak kacau kita. Macam tu. Okey. Jadi untuk hari ni sampai sini je dulu pembelajaran kita tentang hikmah dan kelebihan berwuduk. Jadi untuk dekat rumah baca semula, ingat semula apa bahagian-bahagian berwuduk. Daripada awal sampai akhir, niat dia macam mana, doa selepas berwuduk macam mana, ada baca tak dekat rumah? Ni Ustaz tanya ni, ada baca tak ke tidak kat rumah ni? Jadi kalau tak ada baca, buka balik. Macam mana ya doanya? Ingat balik. Oleh kerana tak sekolah ni, okey, cuba hafal. Cuba ingat. InsyaAllah nanti dekat sekolah, kita tinggal ulang kaji semula. Okey? Okey, terima kasih anak-anak untuk hari ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.